Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji mustahak itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di dalam sebuah masjid di negara Malaysia kita ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjagakan kita sekalian daripada balapetaka dan daripada kemusnahan apa-apa pun. Dan tak lupa lagi terima kasih kepada Tuan Imam dan ahli jawatan masjid di sini, yang mana bukanya peluang dan fursah untuk kita sama-sama mengtadabbur sedikit daripada isi kandungan ayat Al-Quran, supaya ayat Al-Quran itu menjadikan bekalan kita untuk kita sama-sama menujukan kepada kemuliaan hidup dan kebahagiaan di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala ni, Dia menjadikan kita bukanlah semata-mata sia-sia, bahkan Dia menjadikan kita sebagai manusia ada maksud yang tertentu yang jadi kewajipan dan bebanan di atas kita sebagai seseorang. Kena ambil faham dan ambil tahu supaya kita tak rugi hidup apabila kita itu kembali kelak jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ni menurunkan akan Al-Quranul Karim sebagai perlambagaan kita, kerana manusia kita ni kalaulah Tuhan tak pimpinkan dia, nescaya ia duduk di dalam kegelapan, kejahilan dan jahiliyah. Pastilah manusia itu berhajat sangat-sangat kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ini bukanlah
kitab nak jadi bahaya mudarat bagi kita dan nak jadi kecelakaan hidup kita, tidak sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Allah Ta'ala telah firman kata, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku ni menurunkan Al-Quran di atas engkau ya Rasulullah supaya Quran ni jadi kemusnahan, jadi kecelakaan, kebinasaan di atas engkau. Tidak sama sekali. Kalau gitu, apabila Quran ni turun di atas Nabi kita, tak ada nak membawakan kepada kecelakaan, juga kita sebagai orang yang beriman dengan Nabi kita SAW termasuk juga di dalam ayat tersebut. Malaikat sebagai pengingatan, illa tazkiratan liman yakhsha, sebagai pengingatan bagi mereka yang takut, mereka yang berasa gerung hati dia tadi itu, untuk nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari. Al-Quran ini wajib kita beriman dan pegang dengan teguh di dalam hati kita, kata dia itu tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula, turun daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit dan bumi. Quran ni yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala, turun daripada Allah Jalla Jalaluhu. Dengan sebab itu, apabila kita tahu kata dasar Al-Quran kita ni adalah dasar hidayah, bukan dasar kesesatan, sebagaimana kita dengar pada akhir-akhir zaman ini, yang kuasa dan berani cakap di mulut dia kata asal usul kekufuran, kesesatan dan sebagainya, iaitu berpunca daripada Al-Quran was Sunnah. Ini adalah perkara yang kita kena pakai muhasabah. Kalaulah tidak, nescaya kebenaran itu tak boleh menguasai akan kebatilan. Kita tak nak jadi fitnah kepada mana-mana pihak, tetapi janganlah kita melepaskan diri siapa orang fitnahkan cara memikir kita dan hidupan kita. Tak boleh. Pasti kita kena ada dasar, adanya pendirian yang tetap dan teguh untuk menghadapi fitnah-fitnah semasa seumpama itu. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, kata Quran ini bukan kitab kesesatan, tetapi bagaimanakah manusia setengah-setengah daripada manusia yang kata Al-Quran adalah kitab yang tak layak, tak patut kita mempelajari kerana dia adalah dasar kesesatan. Walaupun nak bercakap dengan berbagai-bagai mana percakapan sekalipun, tetapi kita tengok kepada al-ghayah, natijah. Natijah itu membawa kepada apakah? Di situlah yang kita kena hanti-hantikan. Pada ayat yang depan tadi, Allah Ta'ala nak menetapkan pula di dalam Al-Quran ayat 124 surah Tulah tu. Saya nak buat hari satu maudhu', nak tengok sebagai tajuk yang khusus. Malam ini kita pakat boleh dengar lah. Kata balasan orang yang berpaling daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kehidupan dia. Kerana orang kita ni yang Asy-Syaitanir Rajim sangat-sangat nak menghalangkan kita daripadanya. Pertama sekali, tak sewi kita itu boleh faham akan Al-Quran. Terkadang syaitan ni tak sewi kita baca nak Quran,
Tetapi hak besar sekali, natijah hak utama sekali, iaitu kita tadabbur akan isi kandungan Al-Quran. Soal, Quran yang lemah, orang-orang kafir Quraisy nak bawa datang umpama ini perkataan di dalam Al-Quranul Karim, ataupun ayat Quran, satu ayat pun mereka itu tak kuasa nak bawa datang. Terkadang kita dengar setengah-setengah daripada manusia yang cakap kata, dengan sebab itulah kita tak boleh nak memahami akan Al-Quranul Karim. Kalaulah Quran mudah nak faham, mudah kita nak baca, mudah kita nak itu, mudah kita nak ini, apakah layaknya Quraisy tak boleh bawa datang? Terkadang kita terpengaruh dengan cara-cara memikir umpama itu. Ini kita nak jawapan supaya menjadi frisai, penjagaan bagi cara memikir kita dan pendirian kita. Allah Subhanahu wa taala telah firman kata, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah taala memudahkan terhadap kita ni akan Al-Quranul Karim. Dan bagaimana kita nak menghimpunkan di antara ayat Allah Ta'ala kata, kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Kalaulah beripung di antara jin dan manusia nak bawa datang seumpama Al-Quranul Karim, nascaya dia tak boleh nak bawa datang, walaupun dia itu walau kana ba'duhum li ba'din zahira, setengah di atas setengah, jin dan manusia bercampur tangan sekalipun. Bagaimana kita nak taufir, bagaimana kita nak memasukkan di antara ayat daripada suratul Qamar dengan suratul Al-Isra? Bagaimana? Jawabnya, Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa nak lawan akan dia, nak cengah akan dia, sampai bila-bila pun dia tak boleh menguasai akan Al-Quran. Sampai bila-bila dia tak boleh dapat kemenangan terhadap Al-Quranul Karim. Sampai bila pun tak boleh. Tetapi dalam ayat suratul Al-Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, Tuhan ulang 4 kali dalam Quran untuk nak menegaskan kata siapa dia nak beriman dengan dia, nak baca dia, nak memahami dia, nak mengamalkan, nak beramal dengan dia, mudah bagi orang itu. Maka tidak ada berlawanan, tidak ada berlawan di antara ayat ni dengan ayat ni sama sekali. Tidak. Maka tidak ada jalan bagi mereka-mereka yang dakwa umpama-umpama itu. Dan satu lagi, Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala memudahkan baginya. Tuhan tak tinggal di dalam ummah ini, malaikat Allah Ta'ala sakhara lana, memudahkan bagi kita ini al-ulama. Ada para warasatul anbiya, semenjak daripada korun yang pertama sehingga korun kita, senantiasa orang duk membaca dan mentafsirkan akan Al-Quranul Karim dengan berbagai-bagai bahasa dan bangsa. Terutamanya orang berbangsa Arab dan bahasa Arab. Siapa dia boleh menguasai bahasa Arab, dia boleh tengok akan isi kandungan Al-Quran dengan cara jelasnya. Dengan sebab itu, walaupun perkataan daripada mana-mana pihak pun yang duk sebar-sebar di atas udara pada akhir zaman ini, kata Al-Quran itu, kalaulah kita nak kembali klik kepada Al-Quranul Karim, nascaya wajib sesak itu, ini adalah kalam yang jur'ah, perkataan dan pendapat yang betul-betul nak menghalangkan dan lawannya akan Al-Quranul Karim. Bagaimanakah nak keluar tubik daripada orang yang jiwa tadi itu berdasar kepada dasar ahli sunnati wal jamaah? Tidak mungkin sama sekali. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa taala rayak di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan tegas di sini. Kita nak percaya gapo, senantiasa hamba ni duk mengajar di dalam majlis hamba ni, senantiasa duk talqin sama kepada umat masyarakat kata umat Islam adalah umat yang bertamadun. Nak percaya, nak ikut apa-apa pasti kena ada bukti keterangan daripada Allah Ta'ala dan Rasul.
Kalaulah masalah itu adalah masalah din, masalah sakut paut dengan agama, jangan kita percaya lebih daripada itu. Kerana kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita ada berasa syak, ada keraguan di dalam hati kita. Tak boleh ada benda-benda umpama itu. Sebab ini adalah asas bagi Allah Ta'ala hattakan Al-Quran ini untuk menjadikan hujah bagi kita sebagai umat manusia, terutamanya umat Islam, yang dapat keuntungan dengan Al-Quran, tak lain tak bukan, iaitu kita. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, kata mana? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala menurunkan akan Al-Quran ini sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan tak jadi tambah di atas orang yang tidak beriman dengan Al-Quran dan jauh diri dia daripada ajaran Islam, malaikat kerugian. Dengan sebab itu kita, Allah Ta'ala beri akal fikiran, beri pendengaran, beri penglihatan, beri kuasa, beri segala-gala kemudahan. Kita nak taruh gapo di dalam umur kita. Kita nak beri gapo kepada umur kita apabila kita nak kemuka jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada Allah Ta'ala rakyat kata Al-Quran Kitabul Hidayah, kalau gitu kita nak tadabbur sikit di sini sama-sama ramai-ramai ni, apakah hujung jatuh mereka yang berpaling daripada keterangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala terangkan di sini, kata wa man a'rada an zikri. Ayat ni senantiasa kita dengar, senantiasa kita dak bunyi sama di telinga kita, di mana-mana. Terkadang di atas mimbar, terkadang di dalam surau umpama ni masjid dan sebagainya, jamiah dan tempat beripun ni orang-orang Islam kita. Alim ulama kita senantiasa ada baca. Tetapi hak nak satu lagi tingkatnya penguasaan pahaman kita terhadap ayat tu macam mana. Supaya nak jadi Al-Quran itu boleh berjalan dengan diri kita. Kita kena jaga, wajib jagakan pahaman kita daripada kesilapan, kesalahan, wajib. Tak boleh kita nak lepas diri kita kata, belah lah, nak pahal lagu mana pun tak apa lah, bukanlah tu. Tuhan kata wa man a'rada, sesiapa yang berpaling belakang. Kalimah berpaling ni yakni orang yang tidak mau. A'rad makna kata tidak mau, tak peduli lah. Setengah daripada ulama dia kata khalafa amri, dia menyalahi akan urusan aku. Itu mana a'rada an zikri, daripada pengingatan. Al-Quran itu pengingatan. Tuhan kata fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Cuma mengingati dengan Al-Quran, dengan ajaran Al-Quran bagi mereka yang takutnya seksa Tuhan. Tuhan menamakan Al-Quran itu az-zikr. Dalam ayat suratul Al-Hijr, Tuhan kata inna nahnu nazzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala buat turunkan akan az-zikr. Az-zikr di situ maknanya Al-Quranul Karim dengan ijma' ulama. Dan aku akan jaga akan dia. Dengan sebab itu ahlul Quran, ahlullah wa khassatu, sebagaimana hadis yang ada di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, maknanya ahlul Quran iaitu ahlu bagi Tuhan. Orang Tuhan lah kalau kita kecek mudah-mudah. Dengan sebab itu orang Tuhan umpama tu, Tuhan suruh tanya kita, Tuhan suruh kita orang tak tahu tu tanya dia. Tanya kalau tak tahu gapo hal Tuhan, tanya orang habis itu. Lalu Tuhan suruh tanya kita sebagai orang yang jadi alim ulama, jadi warasatul anbiya, nak jawab gapo pada umat manusia. Tuhan kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu akan ahla dzikr. Apa makna ahla dzikr? Ulama kata wattabi' sabila man anaba ilayya. Turutlah akan mereka yang nak heret kamu itu kepada agama aku, kepada ajaran aku. Sebab itulah Allah Ta'ala menamakan
ahlullah, ahlul Quran dengan ahlul zikr. Suruh tanyakan. Tetapi apabila kita tanya, jadi kewajipan di atas orang yang kena tanya tadi itu kena jawab dengan bil bayyinat, dengan keterangan. Keterangan daripada mana ya Allah? Keterangan daripada dia. Sebab itulah kalau kita dengar hukuman, dengar ajaran, dengar pegangan, dengar cara mikir, gapo apa kata gilah. Sakut paut dengan dinun al-Islam, sakut paut dengan agama kita Islam, pasti kita kena adanya keterangan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Ijma' mari pada Al-Quran was Sunnah. Al-Qiyas mari pada Al-Kitab was Sunnah. Tak ada mari pada lain ibadat tu. Kita nak terkaya tak leh daripada dua dasar ini. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, wa man a'rada an zikri, siapa dia paling belakang daripada ajaran aku. Paling belakang ni banyak rupa. Terkadang tak ada baca langsung, boleh jadi juga. Terkadang tak ada beramal langsung, boleh jadi juga. Terkadang tak ada pehegap pun. Baca boleh, semaya tak tinggal, tapi ajaran Tuhan amo tak pandai, tak tahu gapo Tuhan duk kata. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa amo tak faham. Gapo duk kata tak tahu. Dengan sebab kita sendiri yang katukkan diri kita. Tuhan beri buka diri, tapi kita katuk diri kita sendiri. Ini adalah satu kewajipan yang kita kena muhasabah, kena pakat-pakat kira dan sebagainya. Kemudian, wa man a'rada an zikri, makna kata dia paling daripada ajaran Tuhan. Setengah ulama kata dia ambil pertunjuk lain daripada Tuhan. Nak keterangan, nak pertunjuk, nak kepada Islam, nak kepada iman, nak kepada ihsan, nak kepada tauhid, tetapi paling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran was Sunnah. Maka orang pesen ni masuk daripada wa man a'rada an zikri. Kama dia Tuhan nak buat lagu mana orang pesen ni? Tuhan royak ni pasti ada lah, bukan tak ada lah benda ni. Ya pasti ada. Moga kalau Tuhan ni ya royak pasti ada. Kalau tak ada Tuhan nak royak apa? Tapi alhamdulillah kita selamatkan diri kita, selamat keluarga kita, selamat anak cucu kita, orang duk wah kata kita selamat sudah. Hak tu hak maksud kata qu anfusakum wa ahlikum nar. Hak tu hak mula-mula sekali. Kita kuasa nak mengajar Quran daripada hak tak pandai baca. Kuasa lagi nak tafsir Quran dengan cara balik bahasa saja pun tak apa. Buat pergi dulu. Fattaqullaha mastata'tum, wa sekadar mana kita mampu. Kalau kita tak buat, sedangkan kita mampu, bahkan kita paling belakang daripadanya, jadi lagu mana? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ni hak kita taksin. Fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi orang yang buat umpama tadi itu ma'isyatan dhanka. Kalimah ma'isyah ni hidupan yang dhanka. Kalimah dhanka di sini ni ay dhanka fid dunya. Dia tak senang masa duduk dunia lagi, apatah lagi akhirat. Orang paling daripada ajaran Tuhan ni, ia tak senang duduk di dunia ni lagi. Maka ulama kita kata fala tama'ninata lahu, tidak ada tama'ninah, tidak ada ketenangan hati bagi dia. Wala insyiraha fi sadrihi, tidak ada lapangnya dada. Jadi sepek dada. Sepek dada ni terkadang duit ada, pitih ada, kesihatan ada, anak pinak ada, kerja ada, tapi masa susah situ hati. Orang boleh rasa benda ni, dia tahulah. Ada main mengadu kepada hamba sendiri ni, buat apalah, buat apa jadi gitu, apa jadi gini. Kita soal dia, Quran ngaji tak? Oh Quran tak ngaji, duk lama mari ya. Tak memari gitu ya. Tahu tak Quran ada apa juzuk? Tahu tak ada 30 juzuk, tapi lama dah tak ada baca Quran. Sekak kerja mana tak ada baca Quran langsung ni kata. Maka mai duk mengadu kata, "Buat apa ni jadi berasa kata duit ada, berasa susah hati. Wang pitih ni banyak tapi susah hati. Akal fikir apa jadi susah, tersepit situ tersepit sini." Banyak perkara sebab Tuhan royak dah dalam Quran. Punca dak di sini dah. Punca dak di dia a'rada an zikri. Jauh diri dia daripada ingatan Allah Taala, jauh pada ajaran Tuhan.
Ini perkara-perkara yang kita sepatutlah kita kena tahu. Dhiq as-sadr, hak ni payah sekali. Apabila susah hati, mugakah hati ni ya raja bagi segala anggota kita sebagaimana maklum, hak di situlah jadi hidupan kita tidak ada bahagia, penyakit yang mari. Penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit tu, penyakit ni mari lepas daripada dia tadi itu, jauh diri dia daripada Al-Quranul Karim. Dengan sebab itu kita jangan sama sekali kita terkadang orang awam kita ni, kita kecek kata kita ni orang awam lah, kita kata setengah-setengah tu pangkat doktor, profesor pun ada di sini, dan di mana-mana orang mengaji banyak hari ni. Tetapi nak ayat kata kebanyakan orang kita ni nak kepada kebaikan, nak kepada Quran, tetapi kita dengar orang salah, dengar orang silap. Oh, jangan mendekati Quran ni punca kesesatan dan sebagainya. Terkadang dia bawa ideologi ni, cara-cara memikir ni mari ke sana juga. Setengah-setengah daripada orang tu dia bawa mari kepada negara kita hak maju ni, negara Malaysia ni orang maju. Kalau tak maju tak boleh nak merdeka lah. Makna kata orang yang ada cara memikir yang tinggi, tetapi setengah-setengah dia terima cara-cara memikir umpama tu, ya Rabbana ya sami'ad du'a, apanya jadi gitu. Ini adalah benda yang jadi salbiyat, benda-benda yang tak bagus lah kata. Kemudian fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalimah dhanka ni duk dunia ni lagi. Akhirat tak kena tanya. Akhirat ia tak kena tanyanya nak jadi lagu mana. Tuhan awak gini akhirat esok ni, Tuhan awak ayat sendiri. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah. Dan kami Allah Ta'ala akan hisapkan dia seorang umpama tu di hari akhirat nanti a'ma, dalam keadaan buta. Ya Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, buta. Berkatanya Mujahid dan Abu Salih dan As-Suddi, tidak ada hujah, tidak adanya keterangan cahaya menunjukkan kepada syurga. Dan Ikrimah kata dia itu gelap, jalan dia gelap habis, tertutup habis, malaikat menuju pada api neraka sahaja. Fahduhum ila azabis sa'id, bawa dia kepada siksa sahaja. Haninglah kita nak royak, kita kata wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ni buta di sini ni. Tuhan kata di dalam ayat yang lain sebagaimana Tuhan tafsir kata, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hati dalam dunia ni dia buta. Akhirat esok Tuhan akan bangkit orang umpama tu buta juga depan Tuhan esok. Buta sungguh, ya buta sungguh, tak nampak sungguh, katuk pergi mata ni. Tahu main lagu mana? Cara baca Quran, cara nak faham Quran, ya ada 3 cara. Dengan cara mudah-mudah. Perkara jadi mudah belaka kalulah ulama dia mudah. Kalau orang ngajar awak mudah, ya mudah lah. Kalau awak payah, payah. Ya duk dia orang nak royak tu. Kalau royak mudah-mudah. Ilmu tu memanglah ada hak payah, ada hak mudah, tetapi kita kena mudahkan benda hak payah tu hijau bagi orang hak duk jadi kaki depan. Hak jadi kaki depan kena mudah benda hak payah. Cara nak faham Quran dia ada 3. Ada ayat hadapan, ada ayat di tengah, ada ayat di belakang. Tak boleh sama sekali kita nak ambil ayat tengah saja kita nak faham cara kita, tak boleh. Nak ambil ayat depan saja, tak boleh. Ayat belakang saja tak boleh. Kita nak gabungkan 3-3 itu supaya tubik natijah jadi kena. Di depan orang panggil ayat as-sibaq, as-sibaq. Di tengah panggil ayat as-siyaq. Di belakang panggil ayat al-lihaq. Sibaq, siyaq, lihaq. 3 perkara ni campur dia baru tubik natijah murah hak Tuhan nak lagu mana. Murah hak Nabi nak lagu mana. Barulah kita itu jadi sempurna di dalam pahaman akan isi kandungan Al-Quran. Kalau tidak, silap dan salah kita faham Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan menghisapkan orang umpama tu di hari akhirat esok dalam keadaan buta.
Lalu dia hujah kepada Allah Ta'ala. Ni ayat saja buta mata sungguh. Qala Rabbi, berkata orang yang a'rada an zikri tadi. Qala makna man a'rada an zikri tadi itu lima ya Rabbi. Al-Hasan gitu. Hei Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Kenapakah engkau ya Allah menghisab akan daku hal keadaan aku ni buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku dulu tadi tu celak molek, tak ada buta pun masa aku hidup dunia hari tu. Ni dalil besar sekali kata dia buta di hari akhirat esok, natijah daripada dia buta mata hati di dunia. Buta hati daripada apa? Buta hati daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala hak Tuhan royak dalam Quran. Tuhan royak dalam Quran, mau pasal nak ngaji juga hari tu, cuma kita dengar penceramah mana tak tahu royak kata asal usul kesesatan daripada Quran. Sebab tu mau tak mau. Tu malah tanggung. Malah tanggung dosa. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Dia kena tanggung dosa dia dah, dan dosa orang hak dia menyesatkan lagi kena tanggung pula sekali lagi. Habis. Manusia, kita kena berasa sedar perkara-perkara tersebut. Jangan kita buat mudah dalam urusan agama. Masalah agama bukan masalah kita nak menegakan dengan diri manusia, nak kepada puak, nak kepada tu, kepada parti dan sebagainya. Tak. Kita nak kepada manusia itu dapatnya hidayah daripada Allah Ta'ala. Itu kerja pendakwah. Wada'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Itu kerja bagi pendakwah. Imamud dakwah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengajak pada yang lain. Hak lain tu boleh dari belakang. Tetapi ke asas tak boleh. Kita nak buat mengajak ni terkadang menega dengan umur manusia sampai ke tunggu kubur ke. Subhanallah. Kita nak tanggung nak jawab lagu mana depan Tuhan esok. Ini kita kena patut sedar dan berasa tanggungjawab di dalam hati kita. Kebenaran pasti kena daripada Tuhan. Jangan pasti daripada yang lain. Kebenaran apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sabit daripada baginda. Lain pada ni tak. Hak lain mari nak bantu sahaja. Ni tak, kita nak buat benar hak kita. Tuhan kata, Nabi kata kalau supa, ya okey aku boleh pakai. Kalau tak supa, kita tuai dia. Kita buat lagu pauk, lagu mana lagu supa hak kita nak. Ini bukan. Ini bukan. Jangan sama sekali kita manusia jangan duk lagu tu. Kerana ajaran Tuhan nak kita ikut dia, dia tak ikut kita. Kerana Allah Ta'ala ni bersifat dengan Al-Aziz, sangat perkasa, sangatnya ada sifat kemegahan, dia tak turut kita. Quran pun kitabun aziz wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Kitab Quran ni adalah kitab yang agung, yang ia tak turut kita, ia tak datang ke kebatilan dulu dan kemudian sama sekali. Ayat Quran begitulah. Cuma cara kita nak faham, At-Tabari dah ada, Ibn Katsir dah ada, Qurtubi dah ada, lain-lain lagi pada ulama-ulama tafsir. Beratus-ratusan ulama-ulama tafsir untuk kita nak memahami akan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita diroyak kepada orang kata Quran tak boleh nak faham, Quran tak boleh nak faham, sampai kau orang lari habis pada Quran. Ini adalah perkara yang membawa kerugian kepada diri dan umat al-Islam dengan cara jelasnya. Tengok, Tuhan kata wa qad kuntu basira. Dulu tak aku nampak molek ya Allah. Duk dunia aku celak molek, aku tak ada buta kali. Di sinilah setengah-setengah daripada orang kita dia kata kalau nak pakai mengikut Al-Quranul Karim bulat-bulat dan betul-betul tak maunya nak pauk Quran wisupa dengan apa yang kita nak. Saya nak jawab lagu mana? Dengan ayat daripada surah Al-Isra. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa dia sesat, siapa dia buta di sini maka akhirat esok pun dia buta. Bagaimana? Maka ayat daripada surah Taha ni lah sebagai contoh yang besar sekali kata Al-Quran
yufassiru ba'duhu ba'dah. Quran ni mentafsir setengah di atas setengah. Tak boleh kita nak pergi faham ayat daripada surah Al-Isra, wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa dia sesat dalam dunia, fahuwa fil akhirah, siapa dia buta dalam dunia, nasaya dia buta juga di akhirat esok. Kalau tak saya nak tahu ayat Quran, dia kata, oh, tak saya paling ayat Quran, mana kata tiap-tiap orang buta sebenarnya kau belakang. Bukan makna gitu. Allah Ta'ala tak ada nak lagu tu. Allah Ta'ala naknya a'mal di situ, a'mal qulub. Di mana ayat ni? Di dalam surah Al-Taha ni, Tuhan kata wa qad kuntu basira, sedangkan aku tadi dulu basir. Tengok dengan mata celak molek, tak ada jadi buta ke apa. Ayat ni daripada surah Taha ni mentafsirkan ayat surah Al-Isra. Maka tidak ada jalan nak pergi ayat atau Quran ni berlawan sama sendiri. Tempat saya duduk di selatan Thailand tu, banyak daripada kalangan orang-orang tu ayat kata Quran ni berlawan sama sendiri. Tak boleh nak pakai Quran sebab Quran ni berlawan, berlaga sama sendiri. Pasti kita kena bawa perkara-perkara supaya Quran tu tak berlaga sama sendiri. Okeylah, kalau dia kecek banyak tu tak ada masalah. Tetapi hak kecek lagu tu akhir sekali tak ada pakai Quran. Syarah dalam masalah pegangan akidah, terkadang kecek 2 je, Al-Quran sepatah pun tak ada. Kecek masalah akhirat, syurga dengan ke, Quran sepatah pun tak ada. 2 jam cakap. Cuba kita khayal tengok. Kita dah uwi gapo pada umat masyarakat. Sedangkan kita ayat kata Al-Quranul Karim ijma' dan ittifaq kata Quran adalah kitabul hidayah. Ni masalah. Ini patut kita sebagai umat Islam ni kena menggerakkan akal fikiran kita. Jangan kita nak waktu dia hari ni, sebab hari ni banyak cara-cara memikir, cara-cara faham yang sebagaimana duk kata tadi itulah, membawa ada kita tadi itu jauh di kita daripada Al-Quranul Karim. Lalu Tuhan jawab kepada dia, dulu tak kamu celak molek, tak ada buta mata duk dunia ni, tapi akhirat ni aku bakit dalam keadaan buta. Buat apa? Tengok di sini pula Tuhan kata, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Tengok. Demikian itulah katanya, qala iqallah, Allah Ta'ala telah berfirman di sini kata kadzalika. Demikian itulah. Kenapa Allah Ta'ala bawa datang kadzalika? Ulama buat tu kaedah, al jaza' min jinsil amal. Balasan itu daripada sejenis amalan yang kita kerja. Moga kata kita paling belakang daripada ajaran Tuhan, a'rada an zikri. Lalu Tuhan kata kadzalika atatka ayatuna, aku bawa datang kepada engkau wahai manusia yang paling daripada ajaran aku. Gapo Tuhan bawa datang? Ayatuna, oleh keterangan-keterangan bagi kami. Kami bawa dah keterangan, bawa dah penjelasan, bawa dah huraian. Tapi kamu itu a'rada an zikri, tak percaya terhadap dia. Ayat ni kalau orang kena dengan dia, rugi hidup dunia. Tak kira walaupun bangsa, bahasa, generasi mana, lelaki, perempuan, kena jaga diri kita daripada ayat ni. Sebab masa kita tak ada. Tuhan wi sikit ya masa kita ni. 60, 70 tahun, 100 tahun pun sikit. Sikit sangat Tuhan wi masa kita. Kalau nak kira dengan masa hak Tuhan beri, umat kita paling sikit. Tetapi kita kena berasa kata kita nak cari, nak tahu, insya-Allah Tuhan beri kita. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, maka muak lupa terhadap dia, muak lupa. Kalimah saya dah ayat sama, terlupa dengan wak lupa tak sama. Takut setengah-setengah orang faham kata inna nasinakum, sesungguhnya kami terlupa akan kamu wahai manusia. Di sini adakah Allah Ta'ala tu ada sifat terlupa? Setengah-setengah duk talqing untuk nak memunahkan cara fikiran umat Islam. Sebab itulah tak boleh kita nak pakai Quran ni Tuhan ayat tak terlupa. Sebab Tuhan tak terlupa. Bukan makna gitu.
Itu bukan zahirul Quran, itu bukan zahir Quran. Itu bukan keterangan Al-Quran, itu adalah cara mikir kita, kesalahan faham kita. Sebab Tuhan ayat nyata di sini, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, engkau wak lupa. Maka inna nasinakum, mana Tuhan wak lupa dia, bukan Tuhan bersifat dengan lupa. Wak lupa dengan lupa memang tak sama di antara dua perkara ni, memang tak sama. Dengan sebab itu kita sebagai orang nak dengarkan gapo-gapo, dengar daripada siapa pun tak apa. Tetapi kalau kita kena gunanya cara mikir kita, gunanya perasaan kita, ilmu pengetahuan kita untuk kita nak menerimakan perkara-perkara tersebut. Fanasitaha, engkau wak lupa, wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian itu juga hari ni kami nak wak lupa kamu juga. Dan moga dulu wak lupa terhadap ajaran aku, wahai manusia, hari ni aku nak wak lupa muratik. Ni kita umat Islam di sini ambil ayat ni, pegang molek pahawi kena. Siapa dia duk royak kata inna nasinakum tadi itu mari pada pihak mana-mana pun kata wajib ayat Quran di sini, wajib kita kena ubahkan makna dia, tak boleh pakai makna hak Tuhan royak, makna zahir tu hak tulah zahir bagi Quran kata Tuhan lupa, tak, bukan lagu tu. Quran tak ada maksud lagu tu walaupun sikit pun. Ni saya jumpa dengan saudara-saudara di sini untuk kita nak memberikan tukar fikiran, untuk nak kita sama-sama boleh mengingati akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian itu hari ni kami terlupakan kamu. Makna kami tinggal kami balaskan nak lupa hati kamu. Supaya nak kamu boleh kecak tengok kata. Hari tu muak lupa terhadap ajaran aku. Hari ni aku nak lupa terhadap balasan mu hidup dalam api neraka ti munasarana. Di sinilah tepat yang kita sebagai umat Islam kena faham molek terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan sebagai hak akhir insya-Allah, belum daripada kita nak sudahi di sini, iaitu ayat ni tak termasuk orang hak lupa lafaz Quran dan faham makna Quran. Setengah-setengah doa ayat kata tak leh nak ngapa Quran, tak boleh nak ingat ayat itu nak mengaji tahfizul Quran. Kalau terlupa dosa besar. Ambil ayat ni buat dalih, bukan. Ayat ni tak ada kena mengena dengan orang yang terlupa lafaz Quran dan faham makna Quran. Walaupun orang terlupa Quran dan faham Quran, jadi terlupa dia, makna tak beramal dengan dia, ada sesuatu yang suku khusus satu. Tapi kalau ambil ayat ni tak betul pada tempat. Ayat Quran ni kita nak buat dalil dengan dia, pasti kita kena tengok maqam dia jadi jelas dulu, supaya kita tadi itu tak tersilap. Kita nak letakkan ayat Quran betul dengan tempatnya. Itulah sebagai pengingatan dengan cara ringkasnya kepada saudara-saudara kita di sini. Mudah-mudahan perkara itu boleh tertanam di dalam diri kita dan di dalam pahaman kita, membawa kebekalan ini menuju berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, boleh masuk syurga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan umur kita, amal kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada bala petaka dunia maupun di akhirat nanti. Itulah sedikit daripada pengingatan daripada isi kandungan Al-Quran pada tanah yang mulia dan negeri yang mulia ini. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.